Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Sambungan kitab Rasa'id al-Qawiyah muka surat 92, betul. 92. Kataan dia? Innama. Berkata mengenai perkara ini Asy-Syekhul Jalil Sayyidi Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata dalam hikamnya, innama yastawhishul 'ubbadu waz-zuhadu min kulli syai'in li ghaibatihim 'anillahi fi kulli syai'in falau syahiduhu fi kulli syai'in lam yastawhishu min syai'in. Sambungan daripada sebelum ini menceritakan perihal para arifin, menceritakan perihal para awliya ilus salihin. Mudah-mudahan dapat kita mencium bau sifat para awliya illahis salihin. Mudah-mudahan dapat tercium kita sifat para awliya itu sebagaimana keadaannya. Maka para arifin adalah para awliya, tidak lari daripada segala sesuatu sebagaimana orang lain lari daripadanya, kerana mereka sentiasa melihat Tuhan mereka dalam segala sesuatu. Orang lain lari daripada sesuatu kerana apabila mereka melihat segala yang ada ini, yakni makhluk ataupun akwan, alam ini dinamakan akwan. Allah disebut mukawwin. Mukawwinun, orang yang menjadikan. Akwan, kejadian, yakni alam. Mereka terhalang daripada melihat Tuhan yang mengadakan segala sesuatu, iaitu mukawwin. Mukawwin adalah Allah, akwan adalah alam. Mengenai perkara ini, maka Syekh Ibnu Athaillah sebut dalam kitab Hikam. Kita belum mungkin sampai lagi, tapi dalam kitab ini dia sebut. Apa kata Ibnu Athaillah Skandari? Innama yastawhishu al-'ubbadu waz-zuhadu min kulli syai'in li ghaibatihim 'anillah fi kulli syai'in. Di situ dahulu. Hanya saja yastawhishu ni diterjemahkan dengan liar. Lawannya jinak. Yastawhishu liar, lawannya yasta'nisu. Yastawhishu ini kalau bahasa Arab lawannya yasta'nisu. Yasta'nisu ni berasa suka, berasa seronok, berasa mesra. Itu yasta'nisu nama dia. Perasaan yasta'nisu. Yastawhishu ni disebut liar, bermaksudnya tidak suka dan sebagainya. Sebagai contoh yang mudah, bila kita berjumpa dengan satu orang yang tak pernah kita kenal, nama pun tak tahu, asal pun tak tahu, mana orang yang kita tak kenal lah. Tiba-tiba kita duduk dengan dia. Orang tadi pula ada 4-5 orang. Kita duduk dengan orang yang tak kenal. Apa rasa perasaan kita? Disebut perasaan kita liar. Lawannya mesra lah. Liar. Mana kita tak pernah layan dan tak apa suka sangat kita nak bergaul dengan orang yang baru kita kenal, sebab tak kenal. Orang dah tak kenal. Jadi diajak berbual pun kita tak berapa suka sangat. Jadi perasaan itu disebut perasaan liar. Nama dia yastawhishu ataupun wahsyah.
rasa kita janggal dan sebagainya lah. Dan apabila kita berada dengan orang yang kita kenal, dah lama dah kita duduk dengan dia, mak kita, adik kita, saudara kita, sebagainya, bila kita duduk sama dengan mereka, nama dia yasta'nisu. Yasta'nisu tu rasa seronok, rasa mesra, itu yasta'nisu nama dia, ataupun unsu. Unsu itu yang digunakan istilah al-unsu billah. Satu sifat yang terpuji bagi seorang hamba, hatinya itu bila mengingati Allah ada rasa isti'nas ataupun ada rasa al-uns. Al-uns ni maksud kita rasa masya-Allah, ini Allah Taala yang selalu kita kenal. Allah Taala yang selalu kita sebut. Allah Taala yang selalu kita hampiri. Allah Taala yang selalu kita jadikan hubungan. Jadi bila kita menyebut nama Allah, kita rasa mesra, kita rasa seronok. Nama dia al-uns ataupun yasta'nisu. Bila kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita rasa mesra, rasa seronok. Sebab kita selalu mendampingi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita menyebut Allah Taala, kita berasa kebersamaan dengan Allah Taala dan kita rasa selesa. Kita rasa mesra. Nama dia isti'nas ataupun al-uns. Lawan dia wahsyah ataupun istauhishu. Istauhasha yastauhishu. Perasaan yang teruk, perasaan yang asing. Itu sebagaimana kita duduk sama orang kita tak kenal lah. Kawan kita tu entah mana pergi lah, tiba-tiba duduk dengan orang tak kenal, kita rasa asing. Perasaan tu nama dia yastauhishu. Jadi begitulah orang yang hatinya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana dia cuba menjalinkan hubungan dengan Allah Taala, dia kata yastauhish. Dia rasa pelik sangat. Mana orang yang baru mula nak menghampiri diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dicuba menghampirkan hati kepada Allah, dia rasa pelik sangat. Dia rasa asing, dia rasa macam tak pernah rasa perasaan macam ni. Itu nama yastauhishu. Dia tak suka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah bila kita tarbiyah pada hati kita bila menyebut nama Allah Taala rasa seronok. Nama dia isti'nas ataupun al-uns. Maka bagi ahli ibadat ataupun orang yang memilih untuk zuhud, ahli ibadat dan juga orang memilih untuk zuhud di dunia ini, maka mereka sentiasa berusaha untuk menjauhkan hati mereka itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa orang itu zuhud? Sebab dia ingin menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia membenci selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia suka hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang begini hati dia terbalik. Kepada Allah Taala dia suka, kepada lain daripada Allah Taala dia yastauhishu. Dia terbalik. Dia rasa tak suka pada yang lain daripada Allah Taala dan dia hanya suka pada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Bagus dah orang macam ni. Bagus dah orang macam ni. Yang disuka hanya mengingati Allah Subhanahu wa taala. Pandang jadi pada Allah dia rasa tak suka. Dia tak selesa. Bila bersama dengan makhluk dia tak suka. Sebab dia dah biasa suka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kata orang macam ni bagus dah. Tetapi masih dikatakan tak bagus, bukan tak bagus, maksud ada lagi yang lebih sempurna daripada orang ni. Kita kata bagus dah orang ni. Dia tak boleh bercakap dengan orang, boleh. Dia boleh bersama dengan orang, tapi dia rasa tak seronok. Keseronokannya hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila bersama dengan makhluk, dia rasa keluh kesah. Bila bersama dengan Allah Taala, dia rasa tenang. Kita kata bagus dia orang ni.
Tetapi belum bagus lagi. Ada bagus lagi macam mana lagi? Tak bagus lagi. Jadi ahli ibadat yang disebut ubad. Ubad ni ahli ibadat. Orang yang buat ibadat disebut ubad. Abidun seorang. Abidani dua orang. Kalau ramai ubad, jamak taksir. Hamba orang yang banyak ibadat. Jadi ahli ibadat dan zuhad. Zuhad orang zahid yang ramai lah. Bila orang zahid. Jadi ahli ibadat, orang yang zuhud, dia hanya suka kepada Allah Ta'ala, kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, dia rasa tak seronok. Hebat lah macam ni kan. Kalau orang dapat macam ni, hebat lah. Bila ada duit, dia tak seronok. Masya Allah, bila berzikir dia seronok. Mana nak cari orang macam tu? Bersama dengan makhluk, tak seronok. Dia rasa, teruk rasanya. Bila dengan Allah Ta'ala, dia rasa seronok. Hebat dah, tetapi belum hebat lagi. Atau disebut abid yang sebegini, ahli zuhud yang sebegini, maka dikatakan mereka belum mengenali Allah sebenar-benarnya. Belum kenal Allah Ta'ala. Dia kuat ibadat. Ahli zuhud, Masya Allah. Dia zuhud selain daripada Allah Ta'ala. Maka dia kata orang ini belum mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut, ya. Maka hanya saja liar perasaan, liar mana tak suka, teruk, hanya saja liar hati orang-orang yang abid dan orang-orang yang zahid itu daripada tiap-tiap sesuatu. Mereka kata orang ahli zuhud ni, ahli ibadat, dia tak suka berlebih-lebihan perkara dunia ni. Dia tak suka rumah besar, dia tak suka kereta besar, tak suka duit banyak, tak suka makan banyak, tak suka. Mana menjauhkan dirinya daripada Allah. Harta banyak tak suka, duit banyak tak suka, baju lawa tak suka. Sebab kalau ada baju lawa, menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu. Takut terpikat dengan baju dia. Kalau dia rumah besar-besar, takut dia terpikat pada rumah yang besar tu, maka dia membenci segala ini itu. Para zuhud begitu, dia tolak. Kenikmatan dunia tolak. Sebab apa? Nikmat dunia ini menyebabkan menjauhkan diri daripada Allah. Kita kata bagus lah macam tu. Bagus dah. Ada tak nak boleh berlebihan. Mana nak berjalan, mana? Jalan dekat mana tu? Lupa dah. Kita pernah pergi bang betul. Pergi mana saat sini? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur jom. Tak nak. Ada kan. Sebab menjauhkan hati bang tak. Nak duduk kat surau radah ya. Kalau pergi keluar kan, takut terpikat sana, menjauhkan diri Allah Ta'ala. Tak suka dia. Dia tak suka. Kita kata, bagus orang macam ni. Bagus orang macam ni. Maka dikatakan menjadi liar orang abid itu dan orang yang zuhud itu daripada tiap sesuatu. Sebab apa? Dia hanya ingin bersama Allah Ta'ala saja. Bersama dengan lain, dia tak suka. Kita kata hebat orang. Berjalan tak suka, Kuala Lumpur tak suka, Kuala Lumpur tak suka, Ulu Lipih tak suka. Kenapa dia kata? Kerana gaib mereka itu daripada Allah. Maka katanya hatinya belum benar-benar mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum kenal lagi dia kata Allah Ta'ala. Kerana gaib mereka itu daripada Allah pada tidak. Kerana mereka tidak melihat Allah pada sesuatu itu. Itu maksud dia. Mana bila dia pergi kepada makhluk, dia rasa jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila bersama dengan harta dia, maka dia rasa jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dia bersama dengan anak isteri dia, dia rasa jauh dengan Allah Ta'ala, maka dia membenci anak isteri dia. Berbenci barang tak? Dia benci. Mana dia tidak bersama dengan manusia. Bila dia sama dengan kawan-kawan dia, dia jauh antara, maka dia membenci semua yang
yang menjauhkan daripada Allah Ta'ala. Kita kata, bagus je ni. Sebenarnya hatinya lemah daripada makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Sebab dia tidak melihat Allah pada makhluk itu. Kenapa macam tu pula? Kenapa bila kita bersama dengan harta kita, kita rasa jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kenapa kita bersama dengan anak isteri kita, kita rasa jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kenapa kita pergi Kuala Lipih rasa jauh dengan Allah Ta'ala? Contohnya. Kenapa kita rasa jauh dengan Allah Ta'ala? Salah kita lah. Kenapa kita tidak merasai kebersamaan Allah Ta'ala pada setiap sesuatu? Sebab dia tidak melihat Allah Ta'ala pada sesuatu itu. Sebab itu dia benci sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dari hati dia lemah. Terpandang saja makhluk, maka dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa mereka? Kerana gaib mereka itu daripada Allah Ta'ala pada tiap-tiap sesuatu. Bila bersama dengan makhluk saja, maka dia rasa jauh daripada Allah Ta'ala. Nampak dunia saja, maka jauh daripada Allah Ta'ala. Maka dia melarikan diri daripada dunia. Kita kata baguslah orang macam ni. Tetapi ketika orang ini hati dia lemah makrifat dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi usaha dia betul lah. Dia melarikan diri dari dunia, sebab kalau dia bersama dengan dunia, hancur dia. Bagus dah. Dia melarikan diri daripada kawan dia. Sebab kalau bersama dengan kawan dia, entah apa dia ajak ke mana-mana, maka dia melarikan diri. Itu bagus lah. Tapi kita orang ni adalah orang yang masih lemah hatinya. Dia buat macam tu, dia okey lah. Kerana lemah hati mereka itu, maka jikalau mereka itu mensyuhud, menyaksikan, bermaksud sekiranya hati mereka itu menyaksikan Allah pada tiap-tiap sesuatu, nescaya tiadalah mereka itu liar hatinya pada tiap sesuatu. Mana kata kalau hati dia menyaksikan Allah pada tiap sesuatu, maka dia rasa selesa saja. Walaupun dia bersama anak isteri dia, maka hatinya tak ingin melarikan diri daripada manusia, sebab dia menyaksikan Allah ketika mana bersama dengan makhluk. Dan pergi ke mana pun dia menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia berjalan ke mana pun dia menyaksikan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia itu disebut dia menyaksikan Allah pada tiap sesuatu. Saya kata kalau dia mencintai Allah, tak ada masalah lah. Sebab ke mana saja dia pergi, maka dia tetap bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tidaklah hatinya meliar pada setiap sesuatu. Yang tadi dia benci selain daripada Allah, sebab menjauhkan hati daripada Allah. Sebaliknya bila orang tu hatinya hadir bersama dengan Allah pada sesiapa pun, maka dia tidak membenci sesiapa pun. Sebab hatinya bersama dengan Allah Ta'ala pada mana-mana pun yang dia perhatikan. Itu maksud dia. Jikalau mereka menyaksikan Allah pada tiap-tiap sesuatu, nescaya tiadalah mereka liar hatinya daripada tiap-tiap sesuatu itu. Di bawah. Maksud hikmat ini dengan lainnya ibarat adalah seperti demikian. Sesungguhnya orang-orang abid dan orang-orang zahid mengasingkan diri mereka dari segala sesuatu. Jadi ahli ibadat ni dia mengasingkan diri daripada makhluk. Sebab bila bercampur dengan masyarakat, maka dia lihat menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia memilih untuk mengasingkan diri daripada orang ramai. Kita kata bagus orang tu. Tak nak berjumpa orang dah. Bagus orang tu. Ahli zuhud. Maka mereka mengasingkan diri daripada segala sesuatu, sehingga bersunyi-sunyi mereka itu di bukit-bukit. Ada jenis orang zuhud begitu, tak ada lagi duduk di bukit atau di tempat-tempat khulwah. Sebab itu ulama sebut khulwah itu bukan selama-lama. Khulwah itu adalah proses penyembuhan nama dia. Bukan selama dia khulwah tak. Khulwah ni proses penyembuhan. Hati kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Bila kita bercampur dengan orang, payah kita nak memahami makna cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bersama dengan orang, faham, susah hati kita nak faham makna cinta, maka kita masuk khalwah. Untuk kita merasai kemanisan cinta, untuk kita merasai kemanisan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bila kita merasai kelazatan itu, bila kita keluar dari khalwat, kita merasai kelazatannya walaupun bersama dengan manusia. Itu maksud dia. Tetapi kalau sentiasa sahaja duduk khalwah, tak ada ke masyarakat, bila keluar masyarakat binasa, masuk khalwah. Kalau keluar masyarakat binasa. Maka kalau gitu berpanjangan, bermaksud orang ini yang lemah keadaannya. Ya? Maka mereka itu bersunyi, mereka itu di bukit-bukit dan di tempat khalwah. Bukan kita nak katakan mereka itu salah. Ulama di sini mengatakan betapa lemahnya hati mereka itu makrifat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hati mereka masih terdinding, masih terhijab lagi hati mereka. Kenapa? Sebab belum dapat menyaksikan Allah dalam tiap sesuatu. Jadi orang yang sebenar-benar berjaya apa? Orang yang sebenar-benar berjaya dah keluar daripada khalwah pun, walaupun bersama dengan makhluk, maka hatinya sentiasa merasai kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terkesan dengan makhluk tadi. Ini baru kita kata orang yang sempurna hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka belum dapat menyaksikan Allah pada tiap-tiap sesuatu. Jikalau mereka menyaksikan Allah dalam tiap-tiap sesuatu, nescaya tiadalah mereka akan merasa liar daripada tiap-tiap sesuatu. Kerana mereka melihat dalam tiap-tiap sesuatu itu pelbagai tajalli, asma' dan sifat dan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, kita kata. Mereka melihat tajalli, Allah Subhanahu Wa Taala ada tajallinya pada makhluk dia. Tanpa tajalli Allah Taala pada makhluk dia, maka tidak wujud makhluk itu. Pada setiap makhluk adanya perbuatan Allah. Siapa boleh menafikan hujan yang turun itu adalah perbuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi hujan yang turun ini perbuatan daripada perbuatan siapa? Kalau kita ahli sains kita gambarlah sebab cuaca campur panas salju naik, daun naik atas sebab tu hujan kita kata. Tapi orang Islam dia tidak hanya memandang asbab musabab sebegitu. Orang Islam melihat hakikat dia, ini adalah perbuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran Allah Taala sebut apa? Allah Taala sebut dalam Al-Quran, tidak adalah satu daun yang gugur ke bumi kecuali Allah Taala mengetahui. Kalau kita cubalah kita bilang satu hari pokok dekat pondok ni berapa helai daun itu? Kilo apa? Atau pokok yang banyak daun, pokok ni. Pokok payung ni kan. Itu banyak. Sekali dia mengoreh. Cuba kira kalau dia jatuh. Kita kata hilang akal kena kira. Siapa yang tahu? Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tidak adalah satu daun yang jatuh kecuali Allah Ta'ala mengetahui. Bukan sekadar Tuhan mengetahui, dia yang takdirkan daun itu jatuh. Dia yang takdirkan daun itu jatuh. Bukan sekadar Tuhan mengetahui daun itu jatuh, dia yang tentukan daun itu jatuh. Dia yang takdir daun itu jatuh. Jadi kita tidak nampak iradah Allah Ta'ala pada makhluknya. Kita tidak nampak kudrah Allah Ta'ala pada makhluknya. Kita tidak nampak tajalli Allah Ta'ala pada makhluknya. Sedangkan setiap sesuatu itu tidak lari daripada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada makhluk itu. Maka orang yang hatinya hampir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia menyaksikan sifat-sifat Allah
pada makhluk. Dia menyaksikan kebesaran Allah pada makhluk. Dia menyaksikan nama-nama Allah pada makhluk tersebut. Dia merasai kewujudan Allah lebih daripada kewujudan makhluk itu. Sebab apa? Sebab hatinya sentiasa hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka melihat dalam tiap-tiap suatu itu pelbagai tajalli asma dan sifat. Mana tajalli ni apa kita nak sebut? Setiap makhluk ada tajalli Allah. Kepada kita pun ada tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Apa tajalli Allah taala kepada kita? Itu iradah dia. Iradah Allah Subhanahu wa taala pada kita. Adanya iradah Allah taala pada kita. Cuma kita tak nampak dan kita tidak merasa iradah Allah taala kepada kita. Sedangkan ia adalah iradah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sebut dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan jadikan kamu dan Tuhan jadikan perbuatan kamu. Cuma kita yang lalai, kita kata kita tidak nampak perbuatan Allah taala pada makhluk itu. Yang kita nampak makhluk ya. Makhluk ni buat baik, makhluk ni buat jahat, makhluk ni baik, makhluk ni jahat, makhluk ni baik, makhluk ni jahat. Tanpa kita melihat Allah Subhanahu wa taala pada makhluk itu. Mana hati kita lemah. Jadi orang hati yang lemah tapi dia nak hampirkan diri kepada Allah taala, maka dia melarikan diri kepada makhluk. Sedangkan kalau orang itu menyaksikan, maka dia menyaksikan Allah pada setiap makhluk. Dan ketahuilah, semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada kamu bahawasanya tiadalah sesuatu apa yang menghalang kita daripada berpandangan dengan Tuhan kita. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Tiadalah sesuatu yang menghalang kita daripada berpandangan kepada Tuhan kita. Sebab tu dia setiap satu kita yang kita nampak pada makhluk, kita pandang pada dia. Setiap makhluk kita pandang pada dia. Kita pandang pada dia, pandang pada dia. Semua kita pandang pada dia. Sebab tidak ada sesuatu pun dekat alam yang bergerak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa dia kata melainkan kesibukan kita dengan keinginan nafsu kita jua, kata dia. Sebab kita sibuk melayan keinginan nafsu kita. Kita tidak sibuk melayan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sibuk untuk memenuhi tuntutan Allah. Kita sibuk memenuhi tuntutan nafsu kita. Sebab itu kita tidak nampak Allah Subhanahu wa taala. Apa ni? Saya baca tu. Hubai. Hubaya. Bahasa apa pula hubaya ni? Hai hamba. Hubaya. Tak ada pula keterangan. Bahasa hubaya. Nafsu kita juga langkaulah perkataan itu. Janganlah engkau mengatakan bahawa alam semesta inilah yang melindungi. Janganlah engkau mengatakan bahawa alam semesta inilah yang melindungi kita daripada melihat pencipta. Selalu orang kata, kenapa kita tidak melihat kepada Allah Ta'ala? Alam inilah yang mengganggu kita. Alam inilah yang melindungi kita. Harta inilah yang menghalang kita daripada menghampiri diri kepada Allah Ta'ala. Kita selalu macam tu. Manusia inilah yang mengganggu kita untuk sampai pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka katanya, janganlah engkau mengatakan bahawa alam semesta inilah yang melindungi kita daripada melihat kepada cipta. Sebab tu orang lari pada makhluk. Orang lari pada makhluk sebab makhluk ini melindung dia daripada hampir kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya orang ini tidak faham. Maka kata, janganlah engkau mengatakan bahawa alam semesta inilah yang melindungi kita daripada melihat pencipta alam semesta. Kerana demi Allah yang melindungi kita daripada Allah bukan makhluk tetapi waham. Waham yang ada pada hati kita. Makna kata kepahaman kita yang salah tu yang menghalang. Bukan alam tak bersalah.
Duit tak ada bersalah, harta tak bersalah, kereta tak bersalah, manusia tak bersalah, anak tak bersalah, isteri tak bersalah. Dia tak bersalah pun. Yang bersalah adalah kita sendiri. Kita sendiri yang kita menyangkut benda yang bukan hakiki. Nama dia waham, nama dia. Yang menghalang itu adalah waham jualah yang melindungi daripada kita, iaitu waham yang menyebabkan timbulnya kejahilan. Jikalau sesungguhnya kita mengetahui, maka ia akan membawa kita kepada ilmu yakin. Apa maksud waham? Maksud waham, kita menyangka dunia itu membahagiakan, dunia itu cantik dan sebagainya. Kita sangka manusia ini kita kata memberi mudarat, memberi manfaat. Jadi sangkaan sebegitu nama dia waham. Waham. Jadi yang hakikat sebenar adalah Allah Subhanahu. Sehinggalah kita mengakui bahawa kebahagiaan sebenar adalah Allah Subhanahu wa taala. Kewujudan sebenar adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nampak sesuatu yang hakiki. Sekiranya kita melihat dunia ini adalah bahagia, harta itu bahagia, kitalah yang salah. Sebab kita melihat namanya waham, benda yang tidak pasti. Maka akan membawa kita kepada ilmu yakin. Dan yakin akan mengalihkan pandangan hati dan sir kita daripada menelek pada segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak akan melihat sesuatu itu dengan hakikat. Pelbagai perumpamaan ulama mau faham kepada kita, jangan hati kita terpaut kepada dunia, jangan hati kita terpaut kepada harta, sebab kita menyangka bahawa dunia inilah kebahagiaan, maka dinamakan waham. Kita tidak melihat hakikat yang sebenar. Sedangkan dunia ini tidak kekal, kita kata. Dunia ini tidak kekal. Dunia ini bukan kebahagiaan yang sebenarnya. Maka yang kita melihat yang kekal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan salah dunia. Dunia tak salah. Dunia yang kita pergi tergoda pasal anak isteri kita tak salah. Tetapi kenapa menyebabkan kita lalai dari Allah Subhanahu? Kita lah yang salah sebenarnya. Bukan anak, bukan isteri, bukan harta, bukan rumah, bukan duit dan sebagainya. Kita saja yang salah sebab kita tidak melihat hakikat yang sebenar adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.